Okay, Assalamualaikum and good evening all the students. Cikgu nak sambung lagi untuk summation for apa tu? Of series using the method of differences. Okay, cikgu dah buat contoh menggunakan method of differences and then menggunakan elimination method juga. Okay, dan kita akan teruskan dengan example 4. Boleh rujuk muka surat 14 dalam modul. Okay, kita lihat dulu kepada example 4 tu, soalan seterusnya. Expressed 2 per dengan 2x tambah 1 and then kita ada 2x tolak 1 2x tambah 1, 2x tolak 1 ni. Okay, in partial fractions and then show that dia minta kita show lah dia minta kita show R daripada 1 hingga N. Okay, 2 per dengan dekat sini cikgu ada typing error sikit bukannya 2x tolak 1 lah sebab kita dah gunakan R. So should be dekat sini ialah 2R tolak 1, dekat sini ialah 2R tambah 1. Okay, yang kat sini pun mula-mulanya tadi tolak kan. Okay, lepas tu baru ada tambah 1. Okay, jadi dia minta kita show yang ini samalah dengan 2N per dengan 2N tambah 1. Okay, so first of all kita kena nyatakan ini dalam bentuk dia punya partial fractions lah. Jadi kita tengok yang factor at the denominator both are linear factors. Okay, so maknanya yang ini per dengan 2x tolak 1 and then tambahkan B per dengan 2x tambah 1. Okay, so daripada sini okay, kita membawa ke bawah lah. Okay, jalan kerjanya. Alright, jadi maksudnya sekarang yang itu saya akan let ini soalannya lah okay, betulkan sikit yang X tu tadi menjadi R. Okay, kemudian okay, jadi dekat sini saya akan samakan ini. So ini adalah X 2X tambah 1 A 2X tambah 1 kemudian tambah dengan B 2x tolak 1. Okay, so sini samalah dengan 2 and then let x sama dengan kita akan ada kalau saya nak hapuskan b dahulu lah 1 per 2. Okay, so saya ada 2, jadi saya gantikan kat sini 1 per 2 1 per 2 saya ada 2a, jadi maksudnya a tu samalah dengan 1 and then saya sub x sama dengan negatif 1 per 2. So sini 2 samalah dengan okey, yang ini akan yang ini akan hapuslah negatif 1 per 2. So saya gantikan dekat sini negatif 1 per 2. So kita dapat negatif 1 tolak 1 negatif 2b. Jadi kita akan dapat b sama dengan negatif 1. Okay. Jadi maksudnya saya boleh tulis 2 per ini 2x tolak 1 dan 2x tambah 1 ini can be written as 1 per 2x tolak 1 kemudian tolak sebab b kita sama dengan negatif 1 tolak 1 per 2x tambah 1. Okay, jadi maksudnya sekarang yang kita nak cari soalan minta kita cari soalan nak kita cari yang ini kan R daripada 1 sampai N, kemudian ada 2 per dengan dekat bawah ni adalah 2R tukarkan X tu jadi R 2R tolak 1 kemudian kita ada 2R tambah 1. Okay, yang inilah jadi ini sebenarnya sama dengan yang ini, jadi maksudnya yang ini saya boleh tulis juga summation R daripada 1 sampai N. Okay, so saya dah dapat yang ini tadi, so 1 per 2R tolak 1. Okay, kemudian ditolakkan dengan 1 per 2R tambah 1. Okay, saya akan gunakan yang di atas ni lah. Okay, saya masukkan di bawah. Alright, sekarang kita akan cuba check lah sama ada kita boleh apply method of differences yang kita dah belajar sebelum ini. Okay, saya cuba check sekarang. Okay, sekejap. 2R tolak 1, 2R tambah 1. Okay, kita nak FR tolak dengan FR tolak 1. Apa kata kita tukarkan dia? Kita tukarkan bentuk di sini ni. Okay, saya ambil negatif
FR daripada 1 sampai N, sebab biasanya kita akan ada sebutan yang lebih positif lah di sebelah depan, sebab yang kat depan tu adalah FR, kat belakang adalah FR tolak 1. Katalah saya tukarkan dia jadi bentuk beginilah, R tambah 1, okay, tolak dengan 1 per 2R tolak 1. Okay, tak apa, nanti saya akan check sama ada dia okey atau tak. Okay, cikgu tuliskan balik summation R daripada 1 hingga N. Okay, yang ini adalah 1 per 2R tambah 1, 2R tambah 1, dan kita akan tolakkan dengan 1 per 2R tolak 1 lah. Okay, alright. Okay, jadi sekarang yang ini saya akan keluarkan sebagai saya punya FR. Okay, saya nak check dulu okey ke tak okey ni the form. Okay, so FR saya adalah 1 per 2R tambah 1. Now I'm going to check for my FR tolak 1 kat sini So FR tolak 1, so saya akan masukkan di sini 2 ni kat dalam ni ada R tolak 1 dan tambah 1. Okay, kita tengok apa hasilnya dekat sini. Ini adalah 2R tolak 2 tambah 1. So kita dapat 2R tolak 1 kan. Okay, jadi maksudnya yang dekat sini sama dengan yang di sinilah. Okay, jadi maksudnya yang ini adalah cikgu punya FR. Okay, manakala yang di sini adalah FR tolak 1. Okay, so saya dah berjaya menulisnya dalam bentuk FR tolak 1. Jadi maksudnya saya boleh terus apply yang sebelum inilah ringkasannya, iaitu Fn tolak dengan F0. Fn tolak dengan F0. So kat mana nak masukkan N, kita akan gunakan yang inilah kita punya FR, iaitu negatif kepada 1 per 2N tambah 1, kemudian kita akan tolakkan dengan 1 per 2 darab kosong lah 2 darab kosong tambah 1, kita gunakan yang ini. So kat situ kita akan dapat 1 Okey, jadi maksudnya saya ada dekat sini, dia adalah 1 tolak 1 per 2N tambah 1. Okay, so kalau kita nak samakan pembawah, ini adalah 2N tambah 1 tolak 1, kemudian bahagikan dengan 2N tambah 1. Jadi kita dapat jawapannya kat sini adalah 2N per dengan 2N tambah 1. So shown already lah macam mana yang nak ditunjukkan dalam soalan itu Okay, so kita dah dapat. And state whether or not the series is convergent. Kalau kita nak determine sama ada satu series itu dia convergent atau tidak, okay, maksudnya kita akan sentiasa mencari limit n menghampiri infinity that Sn lah. Okay, so dalam kes ini dia adalah limit n menghampiri infinity. This is our Sn lah 2n tadi per dengan 2n tambah 1. Okay, sebenarnya kalau kaedah yang sebenarnya untuk limit n menghampiri infinity ini, kita akan bahagikan setiap satu terms itu, setiap satu sebutan itu kita akan bahagikan dengan the highest power of n. Tapi cikgu ada cara yang ringkas, sebab kadang-kadang kat sini markah dia pun sikit saja, ada satu markah macam tu kan. Jadi pelajar nak cepat, biasanya kita boleh buat macam ni sajalah kita bayangkan kalau n itu sangat besar, n menghampiri infinity adalah untuk n yang sangat besar. Jadi maksudnya yang kita ada kat sini adalah 2n dan 2n tambah 1. Okay, jadi untuk nilai-nilai n yang sangat besar macam 1 juta ke 2 juta ke so this nilai tambah 1 dekat belakang ni dia ada very small effect lah to the whole penyataan ini. Jadi maksudnya kita macam boleh abaikan this tambah 1. Okay, so bila kita abaikan tambah 1 tu, so kita buat sini cancel, jadi yang ini nilai dia adalah 1. Okay, so you can simply tulis bila n menghampiri infinity, so this 2n per dengan 2n tambah 1 ini dia akan menghampiri 1 so this is the limiting value. Okay, jadi maksudnya since dia ada satu limiting value, okay, maka kita katakan bahawa this series is a convergent series sebab dia ada satu limiting value. Kalau tak ada nilai dekat sini dapat infinity, okay, dan kita kata dia not
convergent series. Okay. Kemudian kita teruskan lagi ya untuk example 5 example 5 tu, okay, boleh lihat example yang seterusnya. Okay, masih lagi dalam tajuk method of differences ini. Okay. Soalan ini juga boleh juga kalau kamu nak gunakan apa tu, ada elimination method, tak ada masalah lah kalau nak gunakan elimination method. So boleh buat macam yang cikgu tunjukkan sebelum ini. Nanti kamu boleh compare lah sama ada dapat jawapan yang sama ataupun tidak. Okay, kita pergi kepada example 5. Okay, express x tambah 4, okay, kemudian bahagikan dengan x tambah 1, x tambah 2. Okay, x tambah 1, x tambah 2 ni. Okay, as usual in partial fractions. Hence, find the sum of that series lah. Okay, show that the series is convergent and state the sum to infinity. Okay, dia minta kita cari s infinity pula finally nya lah. Okay, kalau macam ni tadi pun yang ini sebenarnya adalah dia punya s infinity ni lah. Okay, samalah tu nak menentukan dia convergent, samalah juga dengan kita mencari s infinity. Okay, jadi yang ini saya terus tukarkan. Jadi dia punya partial fraction, so a per x kan, tambahkan dengan b per x tambah 1, kemudian tambah dengan c per x tambah 2. Okay, kemudian yang ini samalah dengan sini adalah x tambah 4, so sini adalah a, dekat sini x tambah 1, okay, x tambah 2 equating the denominator. Okay, kemudian kita ada ini x tambah 2, okay, kemudian tambah cx, okay, kemudian kita ada darabkan dengan x tambah 1. Okay, kemudian kita akan menggantikan x tu dengan kosong. Mula-mula dengan kosong dulu, so kita ada 4 samalah dengan, so sini 1, 2, so 2a. Jadi kita dapat A tu samalah dengan 2. Okay, alright. Kemudian saya akan gantikan X sama dengan mana lagi? Negatif 1. Negatif 1, so ni akan jadi kosong. Sini akan jadi kosong. Okay, jadi maksudnya negatif 1 tambah 4, so kita dapat 3. So sini ada B, negatif 1, kemudian negatif 1 tambah 2 ialah 1. So negatif B sama dengan 3, jadi B kita samalah dengan sekejap negatif 1, okey betul, B adalah negatif 3. Sekejap cikgu check dulu. Alright, lepas tu bila X sama dengan negatif 2, satu lagi, negatif 2 tambah 4, okey, so kita dapat 2, so sama dengan dekat sini jadi kosong, kat sini jadi kosong, tinggal yang sini sajalah C. Kemudian kini gantikan dengan negatif 2, sini adalah negatif 2 tambah 1, dia adalah negatif 1. So 2C sama dengan 2, oleh sebab itu C itu samalah dengan 1. Okay, jadi maksudnya untuk X tambah 4 ni tadi, okay, per dengan X tambah 1 kan, X tambah 2 ini can be written as, okay, mana A kita tadi? 2 per X. Okay, 2 per X. Kemudian B kita adalah tolak 3 per dengan X tambah 1. Kemudian tambah 1 per dengan X tambah 2. Okay, so kita dah pecahkan dia menjadi partial fraction. Jadi sekarang dia minta kita cari sum of this series. Ada satu siri ni 5 per dengan kat bawah ni dia ada 1 darab 2 darab 3. Kemudian tambahkan dengan 6 per dengan 2 darab 3 darab 4. Okay, kemudian tambahkan 7, tambah dengan 7 bahagikan dengan 3 darab 4 darab 5 kan. Okay, ada satu siri ni macam ni lah bentuknya. Kemudian dia bagi sampai tambah dan seterusnya. Tambah dia punya n term ataupun general term dia adalah n tambah 4 dekat atas. Okay, kat bawah ni dia adalah n tambah 1, n tambah 2. N tambah 1, n tambah 2. Okay, so our UR, okay, so UR kita ni adalah R tambah 4. Okay, kita bahagikan dengan R. Sini R tambah 1, R tambah 2. Okay, so this is our UR lah. Okay, okay, jadi sekarang
yang inilah yang kita nak cari hasil tambah siri ini. Okay, saya dah find out saya punya UR. Jadi maksudnya saya akan mencari summation ni lah. This is my UR. So I want to find out what is the value for this lah. Summation R daripada 1 hingga N that UR. Okay. Jadi kita akan apply method of differences. Tapi mungkin dekat sini dia melibatkan dekat situ kita ada 3 expression. Ada 3 expression dekat situ. Jadi mungkin kita boleh pecahkan dia supaya kita boleh gunakan method of differences. Kalau tak, kita perlu menggunakan elimination method. Tak apa, saya try dulu untuk method of differences. Jadi cikgu padam sikit kat sini. Ini supaya nampak lebih jelas. Jadi sekarang kita akan teruskan. Summation R daripada 1 sampai N. Ini yang kita nak find out tadi. Sini adalah R tambah 1, R tambah 2 ni yang kita nak carikan. So ini samalah dengan summation R daripada 1 hingga N. Since kita dah pecahkan dia kan, yang ini boleh ditulis sebagai ini. Jadi saya masukkan yang kat sini lah. Saya akan gunakan kat sini. Dia punya pecahan separa tadi. So dia samalah dengan 2 per R. Sekarang kita tukar jadi R. Tolak dengan 3 per sini adalah R tambah 1. Tambahkan dengan 1 per sini R tambah 2. Kita sesuaikanlah ikut apa yang kita nak cari. Sebab kat sini adalah R. Jadi dekat sini ada 3 expression. Jadi apa kata saya cuba pecahkan dia menjadi R daripada 1 sampai N. Dekat sini ada tolak 3. So saya akan ambil 2 per R. Tolak 3 ni saya akan pecahkan sebagai tolak 2 per dengan R tambah 1. Kemudian tolak 1 per dengan R tambah 1. And then tambah 1 per dengan R tambah 2. Macam itulah cikgu pecahkan dia begini. So yang ini sebenarnya samalah dengan yang di sini lah. So dekat sini maknanya R tambah 1. Saya boleh letakkan ini sebagai negatif. Saya pecahkan dia R 1 hingga N. So dekat sini saya gunakan 2 per R tambah 1 ni tadi. Saya nak letak dia di depan. Tolak dengan 2 per R. Kemudian tambahkan dengan summation R daripada 1 hingga N. Yang bahagian ini saya akan pecahkan menjadi 1 per R tambah 2 ni tadi. Tolakkan dengan 1 per R tambah 1. So macam kita ada 2 lah. 2 yang kita nak check. Jadi untuk yang part yang pertama ini saya akan check yang ini. Saya check dulu sini FR sama dengan 2 per R tambah 1. Jadi betulkah? Kalau FR tolak 1, jadi maksudnya 2 per dengan sini R tolak 1 tambah 1. So dia jadi 2 per R. So correct lah yang ini dia sudah dalam bentuk FR tolak FR tolak 1. Bahagian sini pula FR dia samalah dengan 1 per R tambah 2 ni. So kalau FR tolak 1, dia akan jadi 1 per sini jadi R tolak 1 tambah 2. So dia akan jadi R tambah 1. R tambah 1 lah. Jadi yang ini pun betul jugalah. Yang ini pun betul juga. Jadi so kita ada 2 bahagian. We will do separately lah dia punya calculation. So yang kat sini negatif tu cikgu kekalkan. Dekat sini adalah Fn tolak F kosong. Menggunakan method of differences. Dan sini masih tambah. Yang dekat sini pun betul juga. So sini ialah Fn tolak dengan F kosong. Cuma yang bezanya di sini FR-nya yang inilah. FR-nya yang kat sini. Manakala yang di sini FR-nya adalah yang di sinilah. So saya gantikan sekarang. So negatif. Fn saya masukkan di sini 2 per dengan N tambah 1. Tolak dengan bila saya gantikan R ini dengan kosong. So saya dapat sini tolak 2. Kemudian tambah. Untuk sebelah sini this is my FR. So Fn akan jadi 1 per N tambah 2. Kemudian tolakkan dengan F kosong. Tolakkan dengan 1 per 2.
Okay. Jadi maksudnya nanti hasil dekat sini kita akan ada okey sekejap. Yang sini akan jadi 2 tolak dengan 2 per n tambah 1, kemudian sini tambah dengan 1 per n tambah 2, and then ada tolak dengan 1 per 2. Okay. Jadi maksudnya 2 tolak 1 per 2, kita akan dapat 3 per 2. Okay. Yang ini jadi tolak 2 per n tambah 1, kemudian tambah dengan 1 per n tambah 2. Okay. Ataupun kalau nak diringkaskan lagi, kita akan samakan pembawah yang dua-dua ni kita jadikan dia sebagai satu single expression. Okay. Single expressionnya, so saya akan dapat dekat sini yang ini adalah 3 per 2. Okay. Kemudian tolak yang tambah ni kita bawa ke depan lah supaya senang sikit kita nak buat nanti. Okey, 1 per n tambah 2 ni tadi. Okey, kemudian kita tolakkan dengan 2 per n tambah 1. Okay. Jadi maksudnya tambah, okay, kita akan ada samakan pembawah n tambah 1, n tambah 2. So kat sini adalah n tambah 1 tolak dengan 2 darab dengan n tambah 2. Okay. So apa yang kita dapat dekat situ, dia adalah 3 per 2. Kemudian n tambah 1 tolak 2n, tolak 3n, tolak 3. Okay. So dekat sini ada okey lah, betul lah jawapannya. So kat atas ni saya terus tulis n tambah 3 sebab dia negatif 3n tolak 3 kan. Ini bahagikan dengan n tambah 1, n tambah 2. Okay. So kita dah dapat lah jawapannya. Okay, so this is the answer for soalan yang inilah. Okay. Okay, jadi maksudnya okay, sekejap saya akan tuliskan balik yang jawapan yang kita dah dapat tadi. Maksudnya summation untuk okay, so for that series, so summation untuk R daripada 1 sampai N. Okay, series ni tadi adalah R tambah 4 tadi kan, R tambah 4, kemudian kita nak bahagikan dengan R tambah 1, R tambah 2 R tambah 1, okay, R tambah 2 ini, so samalah dengan 3 per 2, okay, yang itulah yang kita dah dapat tadi tolak dengan ke atas ni adalah n tambah 3 bahagikan dengan n tambah 1, n tambah 2, n tambah 1, n tambah 2, right? So that's the answer lah, okay, untuk soalan ini. Jadi last kali tu dia minta kita cari show that the series is convergent and state the sum to infinity. Okay, dia nak tunjukkan bahawa series ini adalah convergent. Jadi macam biasa, this is our ini adalah sebenarnya kita punya Sn lah. Okay, sama je lah yang ini. Tanda ini samalah juga dengan Sn. So maksudnya kalau nak menentukan satu series itu convergent, kamu kena mencari limit n menghampiri infinity bagi Sn. Maksudnya kita kena cari apakah nilai Sn kalau n itu jadi semakin besar. Okay. Jadi sekarang cikgu akan masukkan limit n menghampiri infinity. So this is my Sn lah. Okay, 3 per 2, kemudian tolak dengan kat sini ada n tambah 3 bahagikan dengan n tambah 1, n tambah 2. Okay, jadi macam inilah. Okay, jadi sekarang kita tengok yang di sini di sini cikgu kata kalau n itu jadi sangat besar, maka kita boleh abaikanlah. Okay, macam ni kalau saya ada okay, n tambah 3 kan, macam ni kan, kita bahagikan dengan n tambah 1. Sini ada n tambah 2. So kalau n sangat besar, maka kita boleh abaikan ditambah 3, ditolak 1, ditambah 2 kan. So dia akan jadi apa tu? Jadi n cancel, jadi finally dia jadi 1 per n. So kalau n menghampiri infinity, maka this 1 per n ini akan menghampiri kosong. Maknanya overall yang ini akan menghampiri kosong. Okay, kalau kita tengok pun dekat atas ni ada n, dekat bawah ni ada n kuasa 2. Okay, so yang dekat bawah bertambah lebih cepat daripada yang di atas. Okay, n per n kuasa 2. So should be overall dia akan menghampiri kosong. Okay, jadi maksudnya dekat situ kita akan ada
Jawapan akhirnya adalah 3/2 tolak kosong. Jawapannya adalah 3/2 lah. So bila dia ada satu limiting value, ada nilai yang dihampiri oleh siri itu, maka kita katakan bahawa siri ini adalah satu convergent series. The convergent series, and then state the sum to infinity. Dia minta kita cari S infinity. S infinity dalam kes ini samalah dengan limit n menghampiri infinity Sn. Jadi maksudnya S infinity kita samalah dengan 3/2. Right? Okay. So itulah macam mana kita dah gabungkan semua sekali lah. Kita dah belajar dalam tajuk series ini. Kita ada yang arithmetic series, kita ada yang mungkin dia akan follow satu arithmetic series, mungkin akan follow satu geometric series, yang mana geometric series pun dia ada S infinity-nya, ada formulanya A/1 tolak R. Okay. Kemudian kalau katakan ada siri-siri lain yang selain daripada AP dan juga GP, kita mungkin ada siri yang melibatkan ada summation R daripada 1 sampai N R, ada yang summation R daripada 1 sampai N R squared ataupun R kuasa 3. Kalau ada melibatkan sebutan-sebutan itu, maka kita boleh gunakan 3 formula yang cikgu dah ajar sebelum ni. Okay, kalau katakan yang selain daripada itu, yang kita tak boleh nak apply AP, GP ataupun 3 formula tu, especially yang macam ada hasil darab function of R yang banyak-banyak, ataupun kita ada satu rational function yang ada atas bawah kan. Okay, maka dekat situ kita boleh apply the elimination method, ataupun kita boleh gunakan method of differences. Okay, jadi untuk keseluruhannya, untuk kesemua bentuk siri ini juga, kalau katakan kita nak mencari S infinity, maka selalu ingat bahawa S infinity adalah limit n menghampiri infinity Sn. So tengok apakah limiting value-nya. So itu adalah value untuk S infinity. Kalau dia follow GP, geometric series, maka kita boleh mengira S infinity menggunakan A/1 tolak R. Okay. Jadi harap kamu boleh faham dan boleh buat all the exercises.